Istilahnya rumah dah siap tapi pahat berbunyi. Letih kan. Rumah dah siap, waktu ponggah balik. Dia tengok, piling bawah tu tak betul. Oh, letih kita. Satu, disebab faham menuntut ilmu tu wajib. Betul. Tambah pula, kita dah faham wajib, kita dah belajar, kewajipan kita pula buat apa? Susun silibus. Susun pembelajaran. Susun sekolah. Sistem pendidikan kita punya. Dan kita nak harap dengan kerajaan yang ada, tidak lah. Masuk tidak ada tu apa? Kita duk tengok lah, kita suruh pun dia tak buat. Kita pula suara siapa? Dia bukan nak terima cakap-cakap kita kan. Jadi kita kena bina madrasah kita sendiri lah. Itulah tutup guru kita, ulama-ulama kita, para awliya kita. Mereka menyusun madrasah mereka. Ada istilahnya silibus mereka. Dan dia tak peduli pun silibus kebangsaan ni. Yang ni pun kita kena faham juga. Pasal kita kadang ngaji agama tapi nak juga silibus kebangsaan. Ngaji agama pun nak bagi. Yang akademik pun nak. Mampus budak-budak tu. Betul komplain pula tak pandai. Sajalah ke sana sikit. Satu kaedah kita ni, kita bila faham agama ni, kita kena jadi orang agama dah kan. Bukanlah orang agama ni maksudnya tak payah makan nasi, tak payah kerja, bukan macam tu. Tapi kita ni bila ada orang agama ni, cara berfikir kita, tanda tindak tanduk kita, semua ni adalah di atas dasar agama. Pasal tak ada benda yang kita hidup ni tanpa dalam keadaan luar daripada agama. Mana ada? Makan minum beragama, kencing berak beragama. Jadi macam mana nak bagi semua agama tu? Antara agama tu apa? Kenal Allah Ta'ala. Antara agama tu apa? Semua kita buat ni ibadat. Besar tu kita belajar dalam bab itu. Jadi apatah lagi yang kita nak belajar ni, salah satu daripada rukun Islam. Kita dah bicara dah bab zakat. Antaranya zakat terdekat kita bicara bab fitrah apa ni. Ini masalah kita nak bicara pula macam mana nak menunaikan dia, nak bayar dia, nak adak dia. Duit ada, kalau katalah duit zakat ada, harta zakat ada. Nak tunai pula, tak pernah belajar dengan betul nanti letak di tempat tak kena, tak kena gaya, tak sah pula. Walaupun kita komplain kata kerajaan ni tak bagus lah, songlak duit lah. Untuk kita bagi tak tempat yang tak kena juga, tak kena gaya juga kita ni. InsyaAllah dengan kita belajar ni baru kita faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Makin nak belajar, makin nak faham. Kalau tengok kapasiti kitab ni baru 1/3 tu kan. 2/3 lagi. Ni sebab saya ajar sini ni 13 tahun dah ni. 2006. Ya, 13 tahun. Ada siapa yang pernah saya ngajar Batuk Mu'in dulu. Mula-mula saya ngajar sini dia ada. 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 Tengok tarikh ada. 6/8/2006. Maksudnya ada lagi lah orang yang setia daripada awal sampai habis. Sampai lah ni lah. Tak habis ke lah. Sampai sekarang ni. Allahu Akbar. Yang lain tu yang dah habis lama tu, yang meninggal dah tu, tak sekira lah. Oh banyak. Ramai keliling kita. Jatuh kasa berapa kali berubah lah. Surau daripada tak aircon jadi aircon. Dia macam-macam rupa lah. Kan? Macam colour pun macam-macam dah kan. Kapek pun dah tukar colour pun macam-macam tukar. Takut kita tak bertukar. Apa dia? Ilmu tak bertukar. Iman tak bertambah. Tu lah. InsyaAllah kita bila belajar ni kena katok ni. Tapi janganlah jadi pahat dengan penukul kan. Katok berjalan, tak katok diam. Satu, kita kena belajar sampai tahap istilahnya kita sendiri sekarang jadi penukul untuk katok lah pahat lain. Dia punya prinsip belajar tu gitu. Saya duduk dengan Datuk tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Haji Ghazali ni, duduk kawasan makan Datuk, banyak nyong kan. Dia kata apa? Koma ni ngaji kata dia, biar koma ni jadi buah nyong pula, tumbuh pula, keluar buah nyong pula. Siapa yang dia cakap? Ui, besar tu kan. Ni nyong muda, elok berengoy sikit, dah dikait orang kata. Nak melemak pun tak dan kata dia. Orang ambil minum air nyong muda baru isi berengoy lagi, mentah lagi kata. Siapa tu? Itulah guru kafar katanya. Oh sedap dia kata. Siapa tu guru kafar tu saya tak tahu. Saya guru kafar ni dia agak dia boleh ngajar fardu ain budak-budak sekolah rendah. Itu pun ilmu dia hebat dah lah. Lepas tu macam mana? Berhenti mengaji pun tak? Boleh makan gaji pula. Macam mana? Tak mengaji dah lah. Itu guru kafar tu tak apa je. Yang tak kafar-kafar berbala ni pun macam mana?
Ini masalah kita ni. Yang tu kalau ikut kata-kata dia kata apa? Ni jangan kata nak besar buah nyo. Baru bunga luruh lah. Baru keluar bunga luruh lah. Tak ada nak jadi bumbang nyo pun lagi kata dia. Dalam kan. Mereka ni kena jadi buah nyo tu pun kata dia. Janganlah bila dah berlemak kata dia. Dah dikait orang, dikopiknya sabut, dia pecahnya tu burung. Diparutnya orang, dibuat kuih kata dia. Dia konyahnya kita. Macam bahasa kan Tok Guru ni dalam kan. Dia kata kita kena sampai kita boleh tumbuh keluar buah nyo pula lain dengan sebab kita. Tuan-tuan, berapa orang kan yang boleh jadi buah nyo ni? Yang jadi boleh buah nyo yang boleh tumbuh yang balik pokok nyo ni. Tu kena azam lah insya-Allah, mudah-mudahan. Azam kita tu untuk siapa lagi? Siapa di bawah kita? Anak, cucu, anak menakan. Tak ada pun jiran, tetangga. Kadang-kadang kita, anak-anak kita tak menjadi. Jadilah anak jiran jadi, kita bagi jalan jiran kita supaya boleh suruh mengaji. Jadilah. Sebab kita kadang-kadang kita tak ada duit nak tolong orang. Kita ajak orang yang ada duit untuk orang ada duit tolong orang. Jadilah. Dah kita tak ada duit nak tolong orang, takkan tak tolong orang langsung. Sekurang-kurangnya tunjukkan orang yang boleh tolong orang untuk kita pun jadi sebab untuk tolong orang dengan sebab kita tunjukkan siapa sepatutnya ditolong. Kita pertemukan, perjodohkan buah peribahasa itu antara siapa yang ada keupayaan untuk menolong orang dengan untuk siapa yang ditolong. Itu pun pahala besar tu. Isyarat Nabi SAW dia kata ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi atau kama qala. Dia kata orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan itu pahala dia serupa macam orang buat kebajikan. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang tunjukkan satu sunnah, satu perjalanan hidup yang baik, falahu ajruha, dan dia akan dapat pahala kebaikan dia buat, wa ajru man fa'ala biha, dan dia akan dapat pahala siapa yang beramal dengan kebaikan, yang tiru dia dengan kebaikan yang dia buat. Satu kita ni istilah kena maju ke depan, berfikir ke depan. Macam mana nak maju kan diri kita dalam agama ni. Kadang-kadang kita orang kata tahap ni lah kita. Untuk macam mana? Ada orang lain yang ada potensi yang lebih besar. Ada potensi yang lebih besar. Orang muda. Apa? Macam-macam ni. Ada anak ramai. Kita anak seorang je. Dah lah seorang beringus pula tu. Macam mana? Bagi yang pandai-pandai ni. Orang tu tak ada duit. Kita bagi duit kita. Apa masalah? Cari jalan gitu. Yang ni yang kata kita kena dah faham, ada ilmu yang kena diajar dengan sempurna. Kita tengok pendidikan di luar ni tak sempurna. Macam mana kita nak membina, berganding bahu, menyusun soft semula untuk bangun balik masyarakat kita. Cakap kita ni sebab runtuh dah, tapi tak boleh dibiarkan di atas runtuhan itu. Bangun balik. Baik. Itu sajalah nasihat awal kitab. Apa siapa saya nasihat, saya pun tak tahu. Tapi memang gitu dah. Bila ada benda yang nak cakap kabur, terlintas tu kabur je lah. Ada orang kadang dia nak dengar hak tu. Baik. Pertama dia kata yajibu adauha ay zakati in kana alaihi dainun mustaghriqun halun lillahi aw li adami fala yamna'u ad-dainu wujuba zakati fil adhar. Wajib, pertama dia sebut wajib tunaikan zakat. Zakat ni nisbah hukum, cukup segala rukun dan syarat dia wajib bayar. Benda yang memang kena zakat, cukup rukun syarat dia. Kita belajar ada istilah haul, ada istilah nisab. Semua tu kena perhati apa tu. Kalau nisbah zakat fitrah ni, mana yang istilahnya dia mampu, lepas tu dapat akhir Ramadan, dapat awal Syawal. Semua ilmu dia belajar, semua kena ingat. Pasal kita nak pakai belaka kan. Yang ni kena ingat hukum fiqh untuk betulkan hukum. Besar lagi kena ingat ilmu apa? Ilmu tauhid. Pasal pakai 24 jam. La ilaha illallah. Lagilah tuan-tuan. Macam mana nak buat? Hati sentiasa hadir ke Allah Taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zakat setahun sekali. Tu pun kalau ada kata, tak ada kata tak kena zakat. Sembahyang 5 waktu Lebih pada tu apa? La ilaha illallah. Besar pelajaran tu. Satu saya ada iklan dengan tuan-tuan pergi belajar berguru.
Tempat saya duduk guru, Ipoh kita pun, kita Alhamdulillah ada satu tempat center yang kita ada guru pun datang mengajar. Seminggu sekali saya dah tunjuk dah, Alhamdulillah ada yang dah sampai pun. Tapi jangan tak tahu dah sampai-sampai pun dia pergi sekali, lepas tu tak pergi dah. Macam tu pula. Mana mau tuan-tuan main sekali boleh terus jadi wali. Mana mau. Tak maunya. Sikit ayat-ayat macam tu. Baik. Kita tengok matan ni dulu. Untuk faham matan, sekali baru kita tengok syarah. Nak tengok matan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang ada terjemah tu, tengok yang mana ditulis tebal tu. Pasal kita faham matan ni dulu, sekali baru kita tengok syarah dia. Baru istilahnya kita boleh faham keseluruhan masalah dia nak bicara. Menyambil tu nanti kita tengok apa benda dia nak syarahkan seterusnya. Pertama dia nak kata, yajibu ada'uha fauran bihuduri malin wa mustahiqiha wa hululi dainin ma'a kudratin wala asdaqah. Baik, pertama kata dia wajib tunaikan zakat. Bila tunai wajib tunai zakat ni? Kata dia wajib tunai zakat fauran, segera. Jadi maksudnya zakat ni bila dah cukup haul nisab, segerakan zakat tu wajib. Baik, wajib pun bila? Bila wajib antara syarat dia tu bitamakunin, dengan sebab tamakun. Tu bahasa Arab tu. Kalau ditulis tu dengan terboleh, kata dia, menunaikan. Maksudnya memang ada kebolehan kita untuk kita menunaikan zakat. Cukup rukun dan syarat, cukup haul dan nisab, menunaikan zakat tu hukum dia wajib. Kadar apa, kena mengaji apa, satu hal lah. Untuk tunaikan wajib. Dan wajib ni bila ada tamakun, maksudnya ada kebolehan, ada keupayaan, ada imkan untuk membolehkan kita bayar zakat. Baik, macam mana boleh kata ada kebolehan tu? Pertama kata dia bihuduri malin, harta kita nak bagi zakat tu ada. Kalau kita duk beli lembu, maksudnya lembu tu memang ada di tangan kita. Kalau lembu tu ada, tapi lembu tu semua masuk hutan habis. Tangkap jenuh berambat. Seminggu kerja orang hambat pun tu belum tentu dapat. Bila tak dapat, tak adalah nak bayar zakat. Dapat tangkap je, kena bayar. Boleh faham? Tak suruh apa? Semua lepas je. Lembu ada 1000 ekor. Contoh. Tapi semua dalam hutan sawit tu. Jenuh menangkap. Anak berapa ekor tu nak kena bayar zakat? Katalah kena tangkap, kena bayar zakat 40 ekor. Bayar. Macam mana nak bayar? Tak dapat harta tu. Harta tu tak dalam kekuasaan dan kemampuan kita untuk menyerahkan kepada siapa yang mustahak. Jadi sebab tu adalah pertama, hadir harta. Harta ada. Harta yang kita nak bagi tu memang sabit ada dalam keupayaan kita untuk menjelaskan dia. Satu. Matan satu lagi, hadir harta. Yang keduanya, wa mustahiqiha, dan hadirnya, maksudnya adanya, wujudnya segala orang yang mustahak zakat. Istilah mustahak zakat kita belajar dulu 8 asnaf tu. Asnaf-asnaf yang untuk menerima zakat ada. Kalau kita nak bayar zakat, tak ada satu asnaf pun. Maksudnya apa? Tak ada asnaf. Kita belajar dah dulu rasanya yang kitab kita ni kan. Kita dah dulu dah tak? Tapi lama dah itu. Tak ingat cerita lain, tak faham tanya lain. Tapi asal kita nak sebut ialah bila kena bayar zakat dengan segera ni, bila? Duit pun ada dalam tangan kita. Lepas tu asnafnya pun ada. Ada asnaf ada tu maksudnya hadir. Kalau asnaf ada tapi ghaib, misalnya apa? Pergi India ada, pergi Afrika ada, pergi Australia ada, pergi Mesir ada. Asnaf semua duduk luar. Katalah gitu, asnaf tu duduk luar. Tak ada seorang pun dalam negeri kita ni yang ada asnaf. Tunggu asnaf datang. Tunggu asnaf tu balik. Nak sebut kata, jadi kewajipan wajib tu bila? Harta ada, asnaf tu ada, baru wajib. Wa hululi dainin ma'a qudratin. Dan lagi antara sebab wajib zakat ni adalah hululi dainin,
sampai tempoh untuk orang bayar hutang ke kita, ma'qudratin berserta dengan ada kemampuan untuk orang yang berhutang yang kita bayar kita. Ni satu lagi keadaan yang menyebabkan kena zakat, dan dia bersyarat dengan syarat ni untuk jadi wajib bayar. Apa dia? Orang berhutang dengan kita, dan dia hutang tu hutang yang benda dia berhutang tu daripada benda-benda yang kena zakat, tapi dia hutang dengan kita. Dia hutang pun dalam satu tempoh tertentu, jangka masa kena bayar. Bila dah sampai waktu bayar tu dan ada kemampuan untuk dia bayar, dan kita pun boleh dapat duit tu daripada dia, bila dapat saja benda yang dia berhutang dengan kita tu, sampai je tempoh bayar, sampai tempoh bayar tu, masa tu kita bila dapat pula duit tu, kalau contoh saya sebut duit, bila dapat je harta zakat tu, yang dia hutang dengan kita tu ialah benda zakat. Dapat je harta zakat yang orang tu hutang, harta yang kena zakat ni daripada dia, dengan sebab dia pernah berhutang kita harta-harta yang berupa kena zakat, dia bayar je kat kita, masa tu kena bayar zakat. Masa tu baru wajib bayar zakat. Sebelum dia bayar hutang, dengan dia hutang kita benda-benda yang yang harta-harta yang wajib zakat ni, selagi tak sampai tempoh untuk dia bayar hutang tu, belum jadi wajib kat kita bayar zakat, tapi harus bayar. Boleh faham bahasa macam tu? Susah sikit tak? Melengung ni pasal apa? Satu, dengar perkataan tu kadang-kadang bukan boleh faham semua. Rasa macam faham tak? Apa benda tu? Contoh, ada orang hutang dengan kita 20 dinar. 20 dinar ni, dinar emas kan? Emas kena zakat? Kena lah. Bila kita bagi hutang kan dia, duit kita tak tu? Duit kita lah, 20 dinar. Kat kita nisbah hutang tu hal, jadi sampai 1 tahun. Duit kita tu tapi ada di tangan dia. Dia kata nak bayar dalam tempoh 5 tahun. Bayar pun one off aja kata dia. One off, faham? Nanti 5 tahun tu lah bayar one off sekali, bukan bayar sikit-sikit tak. Nanti bayar one off. Jadi 5 tahun ni seolah kena bayar. Jadi kalau 5 tahun, zakat kita pun zakat 5 tahun lah. Boleh? Faham? Dan dia hutang tu apa? Saya bagi contoh, dinar. Okay? 5 tahun nanti dia bagi, dia serah je kat kita, sebelum pakai berapa keluar zakat tu. Pasal apa? Pasal duit kita tu dah tersimpan kat dia. Bahasa hutang ni dia pakai, dia akan bayar, istilahnya harta kita tersimpan lah, tapi di tangan dia. Satu, dia tak wajib bayar pada tiap-tiap tahun yang kita duduk lalu tu, pasal harta tu tak ada dalam tangan kita. Istilahnya harta tu tak hudur. Harta tu belum ada dalam tangan kita. Bila belum ada dalam tangan kita, nak bayar macam mana? Macam mana pun boleh tak bayar? Pakailah duit lain, harus bayar. Tapi wajib bayar. Tidak lagi macam apa? Pasal boleh jadi benda tu tak dibayar. Apa maksud tak bayar? Orang berhutang tu lari, ataupun dia mati, ataupun mayat dia tak ditemui, waris dia cabut lari. Contoh mana? Tak ada bayar. Tapi nak bayar boleh tak? Boleh, harus. Tapi yang betul-betul wajib bila? Bila hutang yang dia hutang kat kita tu istilah dia hulul dain. Dain siapa ni? Orang yang hutang dengan kita tu, dah sampai waktu dia kena bayar, ma'qudrah berserta dengan kemampuan dia untuk dia bayar, dapat pula duit kat kita, kita kobat terima dengan tangan. Ada dah duit yang dia hutang dia bayar kat kita tu, dapat di tangan kita tu, sebelum pakai zakat dulu. Tapi yang kena zakat ni bila apa? Bila yang dia hutang tu dinar. Yang dia hutang tu lembu 40 ekor. Yang dia hutang tu perak. Perak lah, dirham kan. Yang dia hutang tu semua benda-benda yang nama zakat lah. Apa dia? Kain pelekat 1000 lai untuk buat berniaga. Tu balu tijarah. Saya dah sebut contoh-contoh benda yang dia hutang, yang tu kena zakat. Dan kita dah belajar dah itu apa dia harta-harta kena zakat. Harta kena zakat ni bukan semua. Kan dia malun maksus. Harta yang tertentu. Kadar harta yang tertentu daripada harta yang tertentu diberi kepada orang tertentu. Yang tertentu kita belajar yang tu prinsip zakat ni. Jadi kalau kita bagi zakat,
Kalau kita bagi hutang, benda tak kena zakat, tak adalah kena zakat. Kita bagi hutang kat dia 1000 guni beras. Beras kena zakat. Bila dia bayar? 10 tahun akan datang dia bayar. 10 tahun esok dia bagi bayar tu, keluar zakat. Jadi kalau langkah 10 tahun punya zakat dulu lah kena keluar. Dapat je di tangan. Setahun berapa? Keluar lah. Jadi 10 tahun 10 kali punya zakat. Boleh? Faham? Itu maksud ayat ketiga tu. Yang ni keseluruhan view nak kena faham bila kena wajib zakat. Oh, faham, nampak? Oh, macam tu zakat punya. Bila yang wajib bayar tak kena bayar. Jadi sebelum cerita tu, yang mana pelajaran lepas, apa harta kena zakat, apa nisab, apa haul, dan disebab siapa yang berhak, yang asnaf terima zakat. Ada yang dah bercara. Saya tak cadang nak ulang tu. Okey, yang tu sekali lalu untuk lihat matan yang dia bolkan tu, tu lah. Tu kalau tuan-tuan perhati pun, cuba baca sendiri, faham tak? Boleh faham saya soal apa? Boleh tak baca faham? Baca tu dia tulis tebal tu. Kalau saya baca tebal tu. Wajib menunaikannya dengan segera, dengan terboleh, dengan hadiah harta, dan orang yang berhak kepadanya, dan dengan sampai tempoh hutang serta kuasa. Faham? Satu kena berguru tak? Tak boleh faham punya. Kena berguru tak? Dah berguru pun tak berapa faham lagi, betul tak? Tak faham? Boleh faham, memang boleh faham sebenarnya. Bila berguru baca yang susah boleh faham. Tapi kalau tak berguru, kau baca 1000 kali belum tentu faham. Satu kita belajar ni paling baik adalah dengan berguru. Siap. Baik, tengok dia nak syarah kat kita satu-satu. Asal prinsip ni yang sebut, yang ni lah istilahnya wajib bayar zakat macam ni. Satu, bila kita nak bayar sendiri, kewajipan dah ada. Tengok orang nak kena terima zakat dah pula. Contohlah kita bayar peterah katanya. Nak bayar peterah, mesti dobitnya ada asnaf tu. Duit pun ada ni. Nak bayar zakat. Asal kita bicara pun beras. Nak bayar beras dah ada dah. Tapi tengok air raya semua orang kaya. Siapa kaya? Kena tengok tarikh kaya apa yang ada dalam, kita bicara dalam bab zakat macam mana nak nama kaya. Jadi orang ni tak berhak, tapi tak keluar gila zakat hari tu. Tunggulah sampai tahap dia akan jadi nama miskin. Macam mana tu? Ilmu tentang miskin dan kaya masih dulu Kalau tak pergi ngaji balik bab tu. Takkan setiap kali nak bayar kena ngaji bab miskin dengan kaya. Sekali nak bayar ngaji miskin dengan kaya. Tumpah lagi tu. Tuan-tuan, yang ni lah antara benda-benda gagal kita dengan ilmu. Apa dia? Kita tak ingat pelajaran. Masa ngaji tidak. Tu. Mula saya nak barang tu kalau saya sebut itu tu. Yang ni yang mengaji dia tak boleh miss. Bila miss apa? Miss habis saya sebut tu tuan-tuan pasal saya mengaji dulu kena balun gitu juga. Dan saya perhatian semua. Dengar tu kalau boleh tu. Aku dah faham ni. Aku takkan lupa lah faham ni. Dengar tu. Dan pelajaran paling besar mengaji masa mengaji. Masa guru ajar tu, dengar je tu. Faham tu, tak telah tak apalah. Pasal apa? Pasal paling besar proses ilmu adalah masa talaqi dengan guru. Telaah ni untuk orang kata apa, recall balik apa benda dah belajar. Kalau kau masa mengaji tu tertidur, kau telaah lah 1000 kali pun tak bermanfaat sikit pun. Kan saya sebut. Pasal apa? Tak faham pun nak telaah macam mana. Kita nak telaah ni benda dah faham. Benda yang kita dah ada kefahaman, kita reti. Dengar tu kita dah reti elok dah, faham tu dah elok. Tak ingat, boleh telah. Itu boleh telah. Satu, perhatian besar mengaji ni, ambil, dengar, masa kita duduk belajar tu, dengar elok. Faham? Ambil, simpan elok. Satu, kitab, nota, catatan. Itu apa yang faham dalam kepala ni, macam mana? Siap dengan soalan. Apa benda. Ataupun ada benda clash. Ustaz ni kau buat macam ni. Ustaz ni kau buat macam ni. Yang tu menunjukkan kita ambil perhatian mengaji tu. Okey. Kemudian kata dia yajibu adauha ay zakati in kana alaihi dainun mustaghriqun halun. Zakat wajib bayar sekalipun jika ada alaihi ala muzakki, dia tahu orang nak kena bayar zakat ni ada dainun mustaghriqun halun. Sekalipun ada wajib, ada atas dia hutang pun bukan hutang biasa, hutang yang menghabisi harta dia.
Istilah menghabisi harta dia apa? Kalau dia bayar hutang, langsai duit dia. Sekalipun hutang ada yang dia kena bayar, hutang pula halun yang dah sampai masa untuk bayar, zakat tetap wajib bayar. Boleh faham? Ada pertembungan dua perkara tu. Zakat ni hukukilah. Hutang ni, tambah kita bicara hutang manusia, tu hukukil, tu pun hukukilah juga tu kan. Kita hutang dengan orang, cuma atas kata kita berhutang dengan orang, jadi ada hukukil adami. Apa dia? Hak hutang yang kita wajib bayar. Bayar pula yang dah sampai tempoh untuk bayar. Bila dah sampai tempoh untuk bayar, walaupun dah sampai tempoh untuk bayar, dah masa kena zakat tu pun tempoh dia datang sekali, serentak pula tu, adalah ni bulan Februari ni, bulan ni pun kena bayar hutang, bulan ni kena bayar zakat. Macam mana? Zakat tetap kena bayar, hutang pun kena bayar. Dia nak syarah tu pasal apa? Dengar, ada orang salah faham macam ni. Ada orang ni meniaga hutang, ambil barang mau hutang dulu. Selalu yang meniaga yang besar-besar ni, meniaga kain, meniaga baju Melayu, kopiah, ambil kan, berkodi-kodi, gross, banyak jual. Dia akan ada lah tempoh bayar dia bila cukup setahun, kira lah barang ni, bila faham ni zakat urudut tijarah lah, mata benda perniagaan lah. Cukup setahun, apa benda yang ada di tangan dia tu, yang berupa harta-harta yang dia buat berniaga tu, semua kena kira. Kita dah bercara tu, saya tak cadang nak cerita panjang tu. Kira lah berapa harga beli modal kita tu, kalau sampai nisab, dan nisab dia kalau istilah kita pakai selalu mas lah. Nisab mas berapa harga 20 miskal, itu kalau modal dia tu mengatasi daripada tu, semua tu kena zakat. Itu hal. Dah hutang dengan pihak yang beri hutang kat dia tu, yang dia ambil kopiah hujung Melayu, apa kain pelekat, kain batik apa tu, kena bayar. Zakat pun kena zakat. Ada orang kata macam ni, hutang pun banyak lagi nak kena zakat, macam mana? Ni ramai kan? Ramai orang dia meniaga hutang, lepas tu dia tak bayar zakat sampai ke kiamat. Macam apa? Hutang pun banyak lagi. Bahkan dia hujah macam ni, ya, aku ni hutang banyak, sepatutnya aku ni asnaf, nak bayar zakat sama dia. Patutnya aku yang terima zakat. Tuan-tuan, ada orang cakap begini, satu saya sebut tu. Salah, tak betul. Kau hutang yang kau tak mampu nak bayar, tu syarat dia. Bila tak mampu nak bayar hutang pula dah sampai waktu untuk bayar, memang dia salah satu asnaf nanti yang berhak untuk terima dia zakat. Dalam masa yang sama, harta benda dia, katalah contoh saya sebut ni, harta benda perniagaan dia cukup dah nisab, ada pula haul, dia kena bayar zakat. Harta zakat yang tetap kena zakat. Lepas tu dalam keadaan katalah dia punya hutang pula menghabisi, bayar zakat pun katalah zakat dia selesai, hutang pun tak ada nak habis, macam mana? Tak boleh nak habis bayar. Bila tak boleh nak habis bayar, istilahnya dia sampai dah bayar, sampai waktu untuk bayar hutang, hukumnya orang yang tak ada duit untuk melansaikan hutang. Dalam masa yang sama, dia boleh terima zakat, tapi zakat dia wajib bayar, dan dia tak boleh bayar zakat tu kat dia. Itu pun satu hal juga. Dia tak boleh macam ni, katalah dia kena keluar zakat 1,000, ni zakat aku, barang perniagaan aku 1,000, macam mana? Letak situ dulu, tukar bagi ke orang. Orang tu macam mana? Aku pun hutang ada 2,000 lagi tak bayar, aku ambil balik zakat. Istilah dalam fiqh tu dia panggil ittihadul qabid wal muqbid. Tak sah. Kenapa? Orang beri dia orang ambil, orang yang sama. Tak boleh. Nisbah kita kena bagi asnaf, kita kena bagi asnaf. Hak demo tu daripada harta zakat kita yang kita kena bayar zakat. Dan di kita pula ada hutang, kalau contoh buat hutang tu yang kita tak boleh langsaikan, dalam masa yang sama tunggulah habuan orang zakat nak bagi kat kita, dengan sebab kita pun salah satu asnaf, pasal kita boleh terima zakat. Jadi disebut tu nak menunjukkan apa? Antara saya sebutlah tadi, nak keluarkan fahaman bagi siapa yang mengatakan selagi ada hutang maka tak kena bayar zakat. Memang ada fahaman ni, tuan. Ada yang berterah tak bayar. Macam apa? Hutang banyak, rumah hutang, kereta hutang, kapet hutang, kipas hutang, peti sejuk hutang, kahwin hutang dulu. Astagfirullah.
Buat kenduri kahwin berhutang, kenduri kekah berhutang. Astagfirullah. Nak jadi apa jadah perempuan. Hutang semua. Bulan tu dah hutang. Hutang apa? Peterah hutang apa bayar? Maksudnya apa? Aku hutang. Takkan nak kena bayar peterah kot. Patutnya aku terima duit zakat. Tentu kita bicara dalam bab rukun dan syarat yang lepas, masalah hutang kau. Masalah zakat yang kau kena bayar, apa benda yang urusan yang kena zakat. Taklah dengan kena zakat yang kau kena bayar tu, antaranya, begitu juga dengan hutang yang terhutang, yang kau tak boleh bayar hutang itu, taklah dengan ada hutang itu menegahkan hukum zakat. Bahkan hukum hutang ni, sikit tentang hutang tu. Saya bagi contoh tadi pun, katalah kita ada 20 dinar. Kita bagi hutang ke orang, 20 dinar tu duit kita. Kita bagi dia 20 dinar. Dia pula 20 dinar, asalnya dia nak buat berniaga. Dia tengok dia tak buat berniaga pun, dia simpan dia 20 dinar tu. Cukup haul. Dia kena zakat tak? 20 dinar ni 20 miskal lah tak? Nisab emas kan? Cukup setahun, orang yang berhutang tu dia kena bayar zakat tak? Orang yang berhutang tu. Kenalah pasal duit di tangan dia. Saya bagi contoh dia, 20 miskal tu ada di tangan dia. Dia pun kena zakat. Dia kena zakat pasal 20 miskal tu di tangan dia. Dan cukup nisab. Dan cukup haul. Boleh. Saya pun kena juga. Bila dia bayar? Dia tak bayar. Kalau kat saya, tetap nisab tu ada. Haul tu ada. Cuma bila dia tak bayar, forward lah ke depan. Tapi bila tempoh dia esok 2 tahun, 2 tahun lah zakat saya kena keluar. Jadi nak kata apa? Ni istimewanya bab berhutang. Nak mana? Kalau katalah dengan sebab saya bagi orang berhutang, saya ada nisab, saya bagi itu ada nisab hutang, nisab zakat, orang yang berhutang tu ada nisab. Kalau masing-masing tu ada harta yang masih istilahnya cukup nisab tu, orang yang beri hutang pun, dia pun kena zakat, orang yang berhutang pun kena zakat. Ni satu speciality yang ada pada harta hutang. Pasal saya bagi hutang kat dia, harta yang dia hutang kat saya tu ialah harta sempurna, jika jamin hutang tu dibayar. Dan dia bila berhutang dengan saya, harta yang ada kat dia, harta dia sempurna. Maksudnya apa? Siapa yang berhutang, walaupun dia tak bayar sekupang pun lagi, apa yang dia dapat dengan hutang itu adalah harta dia dengan sempurna. Cukup nisab, cukup haul, wajib zakat. Boleh? Faham? Nah tu yang tak faham tu tanya tu. Tengok kitab satu. Nak ambil faham ni. Nak ambil faham kau boleh tidur. Kau boleh ngantuk. Ngantuk rasa bukan? Benar. Faham. Ada yang tak boleh masuk langsung tu jam terus. Apa benda ni yang sebut tak faham langsung. Tu menunjukkan tak masuk line lagi tu. Tak masuk line tu mana boleh. Ni tuan-tuan macam tuan-tuan naik bas. Bas berjalan. Tuan-tuan duduk sini. Bas lalu. Pom lompat. Mana boleh masuk. Pecah kepala kan. Maksud apa? Yang ni bergerak. Tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan tak boleh masuknya. Tuan-tuan nak masuk kalau macam mana? Ni bergerak macam mana? Ikut dia lagi. Boleh naik. Ni saya suruh naik. Pelan-pelan tarik tu. Nak turun bas pun serupa juga. Saja sebut bas sikit. Tu belajar ilmu sains tu. Tu nama dia inertia. Tak faham tu tanya lain. Saya syarah sains pula. Saya geram dengan dia cerita je. Baik. Jadi kata dia, hutang yang menghabisi. Dan hutang ni kata dia, hutang tetap hutang yang kena bayar. Zakat tetap zakat yang kena bayar. Hantu raya tu ikut saya ni, tak lejah ke? Saya ganggu kalau orang jauh ni. Boleh faham hantu raya? Mana ni? Oi! Tu. Okey tu. Saya panggil hantu raya. Dia ekor belakang. Dia orang suka cakap macam ni kot. Ceramah tu. Macam duduk dekat gua tempurung kan. Oi! Boleh je. Tak boleh nak buat apa dia. Lantak mereka lah. Saya kalau dengar ceramah macam ni, saya pening. Maksud apa? Dia ada backup belakang suara satu lagi. Pening tengok. Maksud apa? Kalau dengar sekali tu, sekali tak apa kan? Dia macam kena tertampar 10 kali. Saja saya buat misal lagi tu sikit. Saya sebut tu pasal saya ganggu. Tuan-tuan tak ganggu, biar je lah. Abai kan saya cakap apa tu. Baik. Hutang ni kata dia, kalau sampai tempoh untuk bayar, sekalipun hutang itu lillah, hutang tu untuk Allah Ta'ala, ataupun hutang tu lil adami, hutang anak Adam. Hutang untuk Allah Ta'ala macam mana?
Dia nak kena bayar. Dia nak kena pergi haji. Bagi mati senang. Orang ni mati. Waktu zakat memang dah kena. Dah semalam kena. Misalnya. Hari zakat dia. Dia dah mati hari ni. Duit pula sepatutnya belanja haji wajib. Pasal dia memang wajib haji. Pasal belanja haji semua ada, cuma nak kena panggil, tak kena panggil lagi. Okay. Jadi nak sebut tak haji tu lah. Jadi haji wajib. Bila mati macam mana? Wajib kena keluarkan duit haji dia. Tu hutang dengan Allah Ta'ala. Lepas tu zakat pun kena. Itu contoh zakat dengan aku dainun mustaghrikun halun. Hutang pun kena bayar, hutang lillahi ta'ala pasal buat haji. Zakat pun kena. Zakat dia cukup setahun, zakat pula perniagaan. Zakat pun kena keluar, duit haji pun kena cabut. Dua-dua kena. Jadi sebelum selesai bab wasiat, sebelum selesai bab pesaka, selesaikan dulu zakat dia, selesaikan dulu haji dia. Jadi keutamaan dulu tu mana? Zakat dulu. Zakat selesai, baru haji tolak. Bukan saja haji, semua. Bab puasa dia, fidyah dia, mana tak puasa, mana kena bayar fidyah, apa dia. Nama wajib-wajib semua. Yang hukukillah, kifarat sumpah, nazar yang dia tak bayar, kena bayar nazar apa dia, pada kifarat sumpah, kifarat nazar. Selesai kan tu, itu ada hutang, selesaikan hutang. Hutang ni pun hutang apa? Haji saya sebut je. Atau hutang dengan anak Adam, hutang kedai, hutang baju, hutang ni, hutang tolak. Tu apa wasiat dia? Wasiat pun bukan berkaitan dengan babak pesaka. Tu barulah bagi pada pewaris dia apa yang tinggal. Itu khas kena ngaji peraid. Siap. Satu kadang ngaji bab zakat je, habis semua masuk. Baru faham. Jadi yang mana tak jumpa link tu macam mana? Kena faham lah siap kepala. Zakat. Kena ngaji kat peraid dia. Lagi apa? Kena ngaji juga. Bab haji je lagi. Kena ingat juga bab Allahumma salli alaihi wasallam. Bab kifarat sumpah ya, bab nazar ya, semua kena faham tu. Semua kena faham tu. Walaupun nak belajar ni bab zakat je, tunai zakat je. Okey, siap. Jadi fala yamna'ud dainu wujuba zakati fil azhar. Tak menegahlah oleh hutang akan wajibnya zakat pada pendapat yang paling azhar. Siap. Jadi kalau ada pahaman yang kata aku ada hutang banyak nak kena zakat, benda tak betul pendapat dia. Wajib buang apa kepala otak dia tu, set lain. Apa dia? Zakat tetap wajib bayar walaupun masih dia banyak hutang. Kalau tu zakat. Kalau yang pendek sekali, peterah wajib kena bayar walaupun hutang banyak. Ya. Dan wajib bayar zakat ni fauran, segera. Istilah segera tu maksudnya tak bertempoh. Dan bersegera ni bila? Bila cukup haul nisab, segera. Satu, kita segala harta yang namanya wajib kena zakat ni, kita mesti ada catatan, tarikh, tulis apa, untuk memastikan bila tarikh sebenar wajib tak wajib tu. Sebab kita buat ibadat ni, kerasnya atas batas ibadat yang fardu, yang wajib ni, dia nak sebut macam mana, dia punya ibadat ni very fine, sangat halus, teliti, cermat. Dan cukup waktu dia dengan betul-betul cukup tu, baru dia akan jadi wajib. Tak cukup walaupun sehari dia tak wajib. Nak kata apa? Syarat dalam ibadat ni dia kemas sampai macam tu. Katalah tuan-tuan tak masuk isyak lagi, seminit lagi sebelum isyak, mati. Kena tak sembahyang? Isyak tu. Tak sembahyang lah, mati. Itu saya sebut contoh mati. Macam ni, seorang perempuan, isyak tak masuk lagi. Seminit lagi isyak. Untuk mayat haid, seminit je lagi tak masuk isyak. Untuk mayat haid, dia suci esok kena qada tak? Isyak tu. Seminit tu pun kira sampai teratur. Orang perempuan puasa, nak buka puasa dah ni, buka puasa 7.30, 7.29, 30 saat dalam duk menanti berbuka ni. Dia buat masa pelik. Gigi-gigi cek, oh lah, main haid lah. Macam mana? 30 saat sebelum berbuka. Macam mana? Lebuh puasa hari tu. Sampai a few second pun dikira.
Betul kemas syariat. Dah bayar nak menunjukkan apa? Wal asr. Waktu kena ambil perhatian tak? Orang yang memang iman betul-betul dan takwa betul-betul, dia waktu dia takkan bazirkan, biar kita saja. Kalau kita semak tu, kita okey lah iman. Waktu banyak bazir biar gitu je ke banyak berisi? Tuan saya nak jawab tu, saya pun malu nak jawab tu. Satu saya mengaji lagi, biar kena support lagi. Siapa? Masih lagi banyak lagi waktu kita yang kita biar tak berisi. Betul tak? Waktu kita banyak tak berisi. Banyak lagi kosong dia. Banyak lara lagi tak? Kalau lara belum ada excellency dalam Islam. Quran sebut macam mana? Untuk jadi excellent ni macam mana? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Saya bukan nak fokus itu. Belakang ni. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Maknanya lara. Kita belum lagi tinggal benda lara, betul tak? Masih layan lagi lara, betul tak? Jadi maksudnya kita punya iman ni belum kamil lagi, belum. Macam mana nak keluar daripada lara ni? Dia kena berguru dengan guru yang boleh ajar kita keluar daripada lara. Dan ada amalan yang dia boleh ajar kita untuk kita isi amalan kita supaya tak ada buat kita ni dalam hidup ni kita biarkan lara. Itu satu hal. Dah kita berguru pula, dah diajar pula, kita pula kena amal betul-betul supaya jangan duk ikut benda lara dan jangan bagi masa ni lara. Itu satu hal. Bahkan sampai tahap kita terlatih dan diasuh dengan sempurna, dapat tarbiyah guru, sampai lara ni tak ada pernah terfikir dalam fikiran kita. Nak dapat tahap tu tuan, memang very tough punya keinginan, kehendak untuk beragama. Orang yang macam ni lah baru aflah. Mukmin macam ni yang aflah, dia dapat successful, full excellent, maximum punya excellent. Kita belum lagi lah. Yang kata maksimum, minimum pun ikut tak lepas kan kita ni. Lepas tu kena berguru banyak lah kita. Baik. Jadi wajib segera zakat ni fauran. Wajib zakat ni fauran, segera. Fauran ni kata dia walau fi malin sabiyin majnunin. Sekalipun kena bayar zakat ni pada harta kanak-kanak dan harta orang gila. Jadi harta kanak-kanak dan orang gila siapa jaga? Wali dia jaga. Siapa wali harta siapa? Bapak. Tak ada bapak siapa? Datuk. Tak ada datuk siapa? Siapa yang diwasiat oleh bapak ataupun datuk ni? Orang diwasiat tak ada. Siapa jadi wali harta? Kalau Baitul Mal tersusun dan kerajaan Islam ada, orang yang wajib menguruskan harta kanak-kanak dan orang gila ni, bila bapak, datuk dan orang wasiat tak ada, berpindah waliul mal, siapa tak ambil harta kanak-kanak dan orang gila ni, kepada qadi, hakim daerah. Qadi dan hakim daerah, bahasa umumnya sultan. Dan sultan ni, antara yang selesaikan kunjuran sultan siapa? Siapa yang dapat tauliah sultan tu istilahnya? Dia istilahnya sultan. Siapa sultan ni? Qadi, hakim ataupun naib qadi. Besar jawatan dia kalau nisbah daerah ni siapa? Qadi, hakim. Jadi qadi, hakim ni dia ialah antara wali yang mengurus orang yang tak ada wali dalam bab harta. Macam mana qadi, hakim, dia ialah wali bagi mana perempuan yang tak ada wali untuk menikahkan dia. Boleh faham? Pentadbiran Islam kita ada tak faham macam tu? Ada? Hari ni mau dengar apa? Sekali lagi, orang perempuan nak kahwin tak ada wali, kena ada wali tak? La nikah illa bi waliyin. Tak sah nikah melainkan ada wali. Wali ni ada istilah wali nasab. Bapa tak ada, tok wan tak ada, adik-beradik tak ada. Last wali siapa? Hakim. Kalau hakim tak ada kerajaan dia duduk di Siam lah, macam mana? Dia siapa dalam kampung tu istilahnya, yang ni kalau orang kelahi orang akan rujuk ke dia. Contohlah saya sebut, kalau kat Siam tu, kalau Siam tu ada penduduk kat Irian Jaya. Ya.
Itu panjang tu kalau saya syarah bab wali tu. Tanya tu bagus. Tapi kita cerita balakat ni. Saya mau cerita waliul mal. Yang tu waliul nikah kan. Memang boleh cerita tapi panjang sangat ke sana tu. Panjang juga cerita bab tu. Tanya mengenai anak perempuan nak kahwin. Tapi bapak ni semua, bukan semua elok, ada yang tengin. Tengin tu bukan tengin sikit, tengin gila ya. Bukan tengin saja, pasik pula tu, semayang mari tak. Ngokok kuat. Itu dah macai setiap minggu. Dah macai. Apa benda tu? Nombor kuda tu lah. Nombor kuda, dah macai nombor kuda. Betul lah, saya ingat salah betul lah tu. Tengok tutup pelik dah macai nombor kuda lah. Pasik gila babi tu. Bukan gila babi, babi gila je pasik. Mana ada hak dia. Jadi istilahnya idal wali. Wali enggan menikahkan anak perempuan dia. Sedangkan anak perempuan dia tunjuk seorang lelaki yang kufu untuk dikahwini. Bapa enggan. Kalau bapa dia bukan seorang pasik sekali pun, bapa dia adil, semayang semua jaga. Tapi bila nak dikahwinkan dengan kufu, bapa dia tak nak, dan bapa dia tak boleh tunjukkan satu kufu yang lain yang bapa dia teringin. Bapa enggan tu pasik, pindah ke tok dia. Tak ada tok, abang dia, adik dia yang lelaki yang dah balik. Bapa out of order. Maksudnya apa? You tak ikut order syarat. Kalau nak, kalau mesti dia tunjuk. Dia tak setuju, aku tak setuju kau punya calon suami. Aku setuju orang ni yang lebih pada dia, ataupun mesti syarat dia kufu dengan perempuan ni. Baru dia boleh enggan nak kahwin dengan anak dia. Kalau enggan semata-mata, out of order. 3 kali minta, pasik, gugur balik. Sekali lalu sebut itu. Jadi wali harta sama je. Bab harta pun dalam kaedah kita, dia mesti ada waliul mal. Satu kaedah kalau kita faham ni dalam pengurusan negara Islam ni, Masya Allah, harta orang Islam ni dia tak akan ada istilahnya terbiar begitu saja tanpa ada siapa yang mengurus. Pasti ada orang yang mengurus. Pasal kanak-kanak ada orang gila ni, dia ada harta dia. Kadang bapaknya mati, maknya mati, tinggal anak-anak ni gila dan kanak-kanak. Siapa nak urus? Selalunya kita tak ada orang peduli. Anak yatim orang tak peduli, orang macam-macam lah. Tapi kalau ikut asal tanggungjawab ni ke siapa? Pemerintah. Dia memang salah satu urusan besar pemerintah ni dalam urusan negara Islam. Dia mesti ada Kementerian Zakat Anak Yatim Ibu Tunggal. Yang tu kot bahasa tu. Dia mesti ada tu. Khas punya kementerian. Malaysia ada. Esok Menka jadi menteri, buat kementerian tu. Ngaji elok-elok. Tak ngaji dengan saya pun ngaji lah dengan orang lain. Tapi macam mana nak buat kementerian ni? Macam mana pengurusan dia? Besar tu kan tanggungjawab tu. Satu bila mati, siapa yang dapat pesaka tak pesaka ni? Kementerian ni kena turun. Polis untuk pengesahan tak ada jenayah. Doktor untuk pengesahan mati. Baitul Mal untuk pengesahan harta dan diparaitkan. Jabatan pendaftaran kena pengesahan bahagian nasab dan keturunan. Untuk semua kena turun tu. Ni polis datang, doktor datang, pejabat agama tak datang, pendaftaran tak datang. Masalah waris pesaka apa, tak peduli pun. Memang tak ada, macam tak ada kena-mengena. Sepatutnya atas kata Malaysia ni, agama Islam adalah undang-undang persekutuan. Saya nak ambil isu tu juga. Dia orang duk bising lah ni isu tu. Malaysia ni, Islam ni undang-undang persekutuan. Bukan agama rasmi. Dia ialah agama persekutuan. Dan agama lain boleh dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu Islam sebagai agama persekutuan. Satu undang-undang tu dia orang kau dia buat cakap besar tu. Tak boleh buat upacara jalan raya tutup jalan. Oi. Ada termaktub dalam undang-undang kita besar tu. Saya nak cerita apa ni? Undang-undang persekutuan sepatutnya mesti urus dengan cara undang-undang Islam kan. Okey, cukup. Untuk tak ada ni macam mana? Esok ubahlah balik. Tu kalau tak ada, dia orang tak buat macam mana? Kita kena buat tak? Dah kita nak buat satu hal, apa dia? Hari ni baru belajar. Macam mana nak buat? Macam mana?
Jadi tujuh apa? Satu lagi. Nasihat apa? Memang dah akhir zaman dah kita ni. Satu, jangan salahkan zaman. Salahkan kita, siapa tak mengaji. Untuk dah mengaji macam mana? Siapa keliling kita ada, bangun, cuba buat macam mana sedapat mungkin. Siap. Jadi harta zakat ni wajib keluar sekalipun harta kanak-kanak dan orang gila. Jadi siapa uruskan dia? Siapa waliul mal? Saya sebutlah tadi waliul mal. Kalau tak ada siapa yang jaga, melainkan ada mak ni, kakak ni, adik-beradik dia. Ada orang tertentu yang istilahnya mereka ni sukarelawan sebagai menguruskan harta kanak-kanak yang dah tak ada wali dah untuk jaga harta ni. Macam mana ni? Mereka lah yang kena keluar zakat bagi pihak kanak-kanak dan orang gila. Bila ni? Bila harta kanak-kanak dan orang gila tu, dalam harta yang mereka miliki tu ada harta-harta yang kena zakat. Yang tu kena gaji lah suku. Kita dah belajar awal kan. Contoh, misalnya kanak-kanak ni peninggalan ayah dia, ataupun ada orang bagi sumbangan kat dia, dekat dia ada 50 ekor lembu. Kanak-kanak ni harta dia ni. Jadi siapa nak uruskan lembu dia? Waliul mal dia lah. Kalau bapak dia ni tak ada pun ni, penggembala siapa. Untuk lembu ni banyak beranak, semua kena tulis catatan beranak bila cukup nisab, tak cukup nisab. Umur dia berapa tahun ni, mana cukup 2 tahun, 3 tahun, setahun, mana 2 tahun, mana tabik, mana musinah, ambil ni tarikh berapa bulan beranak. Yang ni cukup tak cukup hari lagi untuk keluarkan zakat, bagi tabik mana, bagi musinah yang mana. Kalau kata orang nak beli pula harta kanak-kanak tu, kalau dia nak jual, mesti jual dengan harga pasaran. Lepas tu, mana yang cukup umur, tak cukup umur, waliul mal tu tanggungjawab semua tu. Tengok, orang Islam ni orang yang kalau faham tu, kalau tengok orang yang ada agama dan ada iman ni, kalau tengok dia urus dunia macam mana? Macam dia pakar urus dunia. Macam apa? Semua urusan dunia ni teratur. Cantik, perfect. Bukan fine, super fine. Sangat halus. Lembu pun dia boleh cerita tarikh lahir macam ni, ada kad surat beranak dia. Bahasa itu masuk dalam sistem komputer. Ni terangkan, ni lembu yang aku bela, ni fail lembu, file tu file lembu, buka. Ada file untuk akses lembu punya, terangkan dia, buka. Ni nombor apa, siap, kat kaki ke, kat telinga, kat tengkuk ada ni nombor. Berapa bulan beranak dia, bila ni. Siap. Bila sepatutnya kena zakat, siap bagi. Ada time lagi. Bunyi nanti dia bunyi, keluar mesej. Tin. Zakat, keluar zakat. Yang ni boleh jual untuk korban, yang ni boleh untuk kekah saja sebenarnya saya sebut itu. Teknologi dia pakai lah. Yang ni main game je, apa saja saya utik itu sikit main game tu. Allah Akbar. Kadang manusia ni kena sentuh sikit pun dia nak ada akal tu. Walau fi mali sabi wa majnun. Pasal apa? Li hajatil mustahiqin. Pasal apa kena wajib segera? Kerana hajat orang yang mustahak zakat. Orang yang perlu zakat ni ramai tak? Apa masalah kat kita ni? Kita tak kenal pun siapa yang berhak zakat. Itu masalah kita. Saya tak cadang ulang kan. Yang tu kalau nak kena buat kursus apa kena ngaji, dan siapa yang duduk bahagian pengurusan. Kalau kita harta banyak pula tuan-tuan, kita lah kena ambil berat betul-betul siapa nak nama asnaf 8 tu. Siapa nak nama fakir, siapa nak nama miskin, siapa yang nak nama amil tak amil, semua tu kena bicara satu-satu. Pasal salah faham nanti dia akan salah letak. Okey, siap. Baik, wajib segera ni bitamakunin, dengan ada tamakun. Asal terjemah tu dengan ada kebolehan untuk membayar zakat. Ai minal adai, daripada nak menunaikan dia. Fa in akhara asima. Baik. Dia kata wajib bersegera zakat. Lambat kan macam mana? Asima, berdosa. Melainkan dia nak bayar, dia tengok orang berhak zakat tak ada. Ataupun dia nak bayar tak boleh siapa? Dia duduk Australia. Lembu dia kat Malaysia nak bayar ke mana? Kena tunggu dia balik. Ataupun salah satu kaedah menyelesaikannya, kat Malaysia siapa ada? Kawan. Tak pun penternaknya ada, orang tukang jaganya ada. Jadi aku wakilkan kau. Fail ada kan, kau buka situ, kau tengok nombor berapa, tag nombor berapa. Yang ni sepatutnya kena keluar zakat ni. Kau pergi hantar kat pejabat agama. Macam apa? Yang ni sepatutnya kena zakat dah. Aku wakilkan kau untuk keluarkan zakat bagi diriku. Kau tak payah niat lah. Aku dah niat ni, aku serahkan kau ya. Okey, halo, Roger. Okey, siap, jalan. Okey lah.
Pasal harta tu memang tak ada kat kita, tapi ada orang yang kita boleh wakilkan. Kena mengaji pula, bawa wakil. Apa hak wakil, apa kerja wakil sah perwakilan macam mana. Ngaji, bawa wakil pula. Satu lagi kena mengaji. Ngaji lagi. Tuan-tuan, dalam Islam ni tak ada benda yang buat dengan keadaan sembrono, jahil, bodoh, tak ada. Semua dengan ilmu. Bayang tengok, macam mana nak jadi takwa kalau tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu tu yang jadi barwa semua tu. Saja ayat tak ada, kasar ayat orang mulu ni. Kadang malu kat negeri orang kafir. Tengok Menteri Pertahanan macam mana, Singapura macam mana, tengok sijil macam ni, Australia macam mana, Vietnam macam mana, Laos macam mana, Filipina macam mana, Malaysia macam mana. Kena tendang. Boleh masak je. Kalau tak ada sijil pun, bagilah tunjuk ada, saya khatam kitab apa. Kena. Macam ni ilmu ketenteraan dalam Islam. Oh, jadi je. Saya memang tak ada sijil tu. Kalau tuan-tuan tanya bab ketenteraan, tapi bagi saya cakap bab tentera. Kok tuan-tuan tercengang ni saya sebut bab tentera pun. Tak, saya cakap serius ni. Saya C tu bukan C saja. Pasal ada orang minta saya untuk bagi pembentangan satu kertas kerja khas untuk apa? Daulah Islamiah. Saya kata besar tajuk tu. Tak ada kecil kan sikit kan. Saya cerita buat perang je dah lah. Perang dalam Islam macam mana. Saya kata saya perlu 5 hari untuk bentang kertas kerja tu. 5 hari Ustaz, bukan sedarnya ke? Perang ni Kapi Harbi, Mustakmat, Mu'ahad, Kapi Zimi, habis lah. Kau ingat macam kentut yang kau faham ni tu. Untuk ghanimah je mata mustahik mana yang nama ghanimah, mana tak ghanimah. Mana yang dipanggil faid, harta faid bagi macam mana, harta ghanimah macam mana. Siapa wajib perang, tak pergi perang. Untuk peraturan perang, siapa Amirul Mukminin. Cerita perang kan. Dia ingat kentut itu selesai kot. Okey, saja saya usik itu sikit. Macam saya duduk bentang baru ni lah kan. Tak baru lah. Biasa saya punya bentang kan selalu bak haid. Contoh bak haid aja pun. Saya daripada pagi sampai petang 3 sesi. Itu pagi saya sangat ketat lah. Ketat maksudnya saya kena ajar. No rest. Wah, habis pukul 4 tu. Saya tension. Orang yang dengar dia tension mendengar. Maksudnya padat yang saya sebut tu. Tak lengah langsung. Kau pop tidur kau teringat. Waktu baru ni dia orang bagi masa kat saya 3 hari. Bagi selesai. Sampai ada orang tanya, belajar apa haid sampai 3 hari? Aku ingat belajar haid kentut macam tu selesai. Saya nak berpuasa gitu je. Belajar pegang steering je pun kena 10 jam. Boleh, faham? 10 jam lah. Tu pula tu praktikal, yang teori 8 jam. Apa? 6 jam, 10 jam. 6 jam untuk dengan L aja. Cerita bodoh tu. Orang-orang goreng sana yang makan nasi goreng kita pun dengar ni lah ada cerita. Ni lah motong lah bagi syahadat lah ni macam tu kan cerita. Kita tu kelakar ni 6 jam cerita tu. Aku ikut bapak aku memandu langgar semua sudah gaduh. Contohlah kan. Alah 6 jam kan. Kursus nikah apa? Sehari setengah. Logik tak? Tak munasabah langsung kan. Untuk pun kita dah berbangga lah konon aku pergi kursus nikah dah, boleh kahwin dah ni. Mulalah saya sebut tu, saya bahkan saya sebut semua tu. Baik. Kalau takhirkan bayar zakat berdosa, wadhamina, dan dia kena dhaman in talifa ba'dahu. Contoh selalu bab zakat ni antaranya padi dah masak, sepatutnya tuai. Sepatutnya kena tuai lah. Bila tuai boleh ambil lah kan. Padi pun jemur pun boleh bagi zakat dah. Boleh tahu dah berapa hasil padi ni. Itu buat apa? Biar tangguh. Tengok kena serang dengan belalang. Habis. Macam mana? Zakat tu tak kena bayar. Maksud apa? Cuai. Ambil harta yang sepatutnya dah kena tuai. Tapi pasal cuai, musnah dan binasa, wajib kena bayar. Emas ni, simpanan banyak. Contoh. Lepas tu apa jadi? Dah sampai, terbakar. Macam mana? Dengan sebab dia takhir tu, asimah, berdosa, wadhamina, kena bayar dia zakat. Nak bayar apa? Duit tak ada. Hutang.
Contoh kalau kita faham tu, bukan boleh buat lambat weh. Hutang. Itu contoh terbakar atau apa? Ada orang rompak masuk rumah. Harta dah kena nisab, dah zakat wajib dah. Macam mana? Kena rompak habis. Honcong dia. Apa pun tak nak tinggal. Ya? Hutang. Zakat wajib bayar. Untuk kata mana ada orang tahu aku simpan banyak mana? Hei, kau ingat kau hidup ni, hidup kan batu dengan kayu apa? Batu dengan kayu ke cipta kau? Allah lah. Khaliqus samawati wal ard. Baik, naam. Dia nak timbul, nak hilangkan kemusykilan kalau ada orang tanya macam ni. Naam ni dalam kitab fiqh dia menepati dengan mana lakin. Tapi macam ni. In akhara lintizari qaribin. Kalau orang nak keluarkan zakat ni, dia kemudian dan dia lambat yang bayar zakat ni, pasal apa? Kerana nak mentunggu kerabat. Dalam kampung ni adalah asnaf. Tapi dia menunggu ada kerabat nak datang dan kerabat tu asnaf. On the way nak main sini. Dia tunggu. Kawan tu lah nak main 5 hari lagi, dia tunggu. Tunggu siapa? Nak tunggu qarib. Jadi bila dia main tu nanti, asnaf kat sini. Bila orang luar main sini, dia pun asnaf. Dia salah satu asnaf nanti yang termasuk dalam kumpulan asnaf yang ada dalam kawasan ni. Jadi kita bagi zakat nanti, keutamaan kepada asnaf adalah lebih besar berbanding keutamaan bagi kepada kaum kerabat yang memang ada berhak untuk terima zakat. Dia pula dengan syarat bukan usul dan furuk. Maksudnya bukan bapak, mak, tok, nenek naik ke atas, dan bukan anak, cucu, cicit pion ke bawah. Yang tu pasal kalau dia miskin pun dia tak boleh dibayar atas nama zakat. Pasal kalau mereka ni miskin, yang di bawah, furuk ni miskin, fakir, wajib kita nafkah. Bagi tu bukan bagi zakat, tapi bagi nafkah yang wajib kepada usuk furuk. Kalau mak, tok, mak, ayah, tok, nenek, moyang kita ke atas tu, kalau mereka miskin, juga tak boleh diberi atas nama zakat. Bahkan wajib beri atas mereka tu nafkah yang wajib kepada usul. Jadi kaum kerabat ni apa? Adik-beradik, sepupu, anak menakan, gini. Mereka ni pula duk mengaji apa-apa, betul? Bila dia tahu kita nak keluar zakat, dia pun mari. Kata 3 hari lagi marilah ni. Kita tunggu dia kerana nak tunggu kaum kerabat. Au jarin, ataupun nak tunggu jiran. Jiran kita ni dia bercuti ke apa? Ataupun dia duk ikut program apa? Rehlah ustaz daripada Indonesia. Nak habis program tu bawa balik. Kita tunggu jiran dia balik. Contoh. Au ahwaja, ataupun dia menunggu seseorang asnaf yang dia ni lagi berhajat berbanding siapa yang ada ni. Yang ada ni asnaf, tapi ada asnaf seorang lagi, dia sebenarnya lagi berhajat daripada asnaf yang ada ni. Kita tunggu yang lagi berhajat tu balik, pasal dia tak hadir lagi. Aw aslaha, ataupun yang lebih soleh. Yang ni pakai juga tapi PH. Yang ni pakai BN. Yang ni pas. Ambil, tunggu dia balik. Kalau tak faham tu tanya lain. Apa benda saya sebut tu? Contoh. Yang ni orang awam. Yang ni orang ngaji, yang ni ngaji sekolah kebangsaan. Contoh. Yang ni ngaji pondok. Tunggu orang pondok tu mai. Pasal dia aslah. Lagi soleh. Aw aslaha lam ya'sam. Jadi kalau dia akhara macam ni, tak berdosa. Pasal apa? Pasal dia sedang menunggu ada orang yang lebih afdal untuk menerima asnaf yang lebih utama untuk menerima dia zakat dia. Lepas tu kalau faham tu, kita memang berkira. Tambah pula kita punya zakat kita bagi tu, kita nak puas hati sungguh kan. Satu ilmu kita tentang dia pun kena puas hati sungguh lagi lah. Baik. Lam ya'sam. Lakinnahu yadmanuhu in talifa, ataupun in atlafa, in utlifa, macam sah. Macam mana pun di atas dia takhir, berdosa tidak? Dosa memang tak berdosa, tapi tengok-tengok hilang, rosak, hancur, binasa, curi, terbakar misalnya, macam mana? Kena bayar ganti rugi juga. Pasal apa? Mustahik, orang yang patutnya bayar ada, pasal tangguh ada sebab tak berdosa, tapi kalau rosak kena bayar ganti rugi. Tentu juga ada juga bencananya. Siap. Kaman atlafahu
Au qasara fi daf'i mutlifin anhu ka'an wada'ahu fi ghairi hirzihi ba'da al-hauli wa qabla tamakkuni. Contoh kata dia, seperti orang yang dia membinasakan harta zakat dia. Padi patutnya ambil lah, dia cucuk api. Memang bodoh tak? Macam mana? Berdosa satu ayat pasal bodoh panggang tu, betul? Zakat tak kena bayar. Untuk dia sendiri binasakan. Au qasara fi daf'i mutlifin anhu, ataupun dia cuai daripada menolakkan sesuatu yang boleh membinasakan harta zakat dia, anhu daripada malin muzakki, harta yang nak dikeluar zakat tu. Katalah misalnya padi masak, antara binatang yang duk serang ni apa? Burung misalnya. Dia tak pukat, tak pagar apa, pukat lah, tak bubuh atas untuk supaya padi dia ni jangan dia makan oleh burung. Macam mana? Habis padi dia kena serang dengan burung. Macam mana? Bayar. Istilahnya cuai, menolak daripada benda yang boleh menyebabkan zakat ataupun hasil tu tak boleh nak dituai. Dia qasara, tapi istilah dobit dia cuai. Contoh lagi, ka'an wada'ahu fi ghairi hirzihi, seperti seseorang ni dia meletakkan harta zakat dia ataupun harta dia fi ghairi hirzihi, pada bukan daripada tempat simpanannya. Emas banyak ni, berjongkong-jongkong, untuk disusun siap atas almari hall dia. Disusun atas meja kat hall, susun siap lah. Jongkong-jongkong mai nak keluar zakat. Untuk macam mana? Itu bukan tempat simpan tau. Itu hall. Hall bukan tempat simpan. Nak simpan ni dalam bilik dan dalam almari. Almari buat bukan almari kayu. Dengan almari baju. Almari baju bukan tempat simpan emas. Itu tak panggil hirzin. Untuk kalau tengok pekah ni tahu dalam bahasa dia semua tu nak menunjukkan kita ni tawakal ke orang Taala suku, tapi sabab kena betul lah. Mesti letak simpanan, tempat simpanan yang betul. Emas letak simpanan yang betul. Jadi kalau kita letak atas meja dekat hall, lepas tu curi masuk, adalah orang masuk sambar itu, ataupun anak kita main ke mana, dia ingat duit shilling mainan aja. Rupanya duit dinar, dia lempar entah ke mana, hilang gitu. Kita tanya dia mampu, dia kata, mana duit dinar tu? Duit dinar? Dia sengih. Macam mana? Cuai tak? Cuai. Dia letak tu, lepas tu hilang. Mana tadi hirzi? Ba'dal haul, selepas daripada setahun, maksudnya dah cukup haul. Wa qabla tamakuni, dan sebelum sampai tu hilang, macam mana? Wajib bayar ganti rugi. Siap. Wa yahsulu tamakunu, dah hasillah tamakun bi huduri malin ghaibin. Kita habiskan dua syarat ni. Kata dia, dan hasillah kata kebolehan ni dengan hudur mal, hadir harta. Harta tu ada, kita boleh bayar, barulah jadi hukum wajib kita bayar segera tu. Mal mana? Mal ghaib. Kalau mal tu, harta tu dah ghaib, dengan hadir harta tu kat kita, baru wajib zakat. Ghaibin sairin au qarin bimahallin asural wusulu ilaih. Harta ni harta ghaib, harta tu duduk berjalan pula, harta tu sedang nak sampai kat kita. Katalah misalnya kita duduk Kampar ni, lembu kita ada di Negeri Sembilan. Sekarang dalam proses transaksi lembu, Negeri Sembilan main Kampar. Hari ni nak cukup haul lah ni, nak pindah ladang sini, Padang Ragut sini, ladang lembu kita, pindah transaksi, nak keluar zakat, tapi lembu duduk Negeri Sembilan lagi. Tunggu mai. Harta tu dia istilahnya ghaib pasal ada kat sana. Mai kat sini baru panggil hadir. Dia mai sini, loading, turun, cukup ni, baru istilahnya wajib segera pasal tu. Pasal harta tu dah hadir, bukan ghaib di sana. Okey. Al-qarin, ataupun harta tu kata dia menetap di mahallin, tapi asural wusulu ilaih. Harta tu duduk satu tempat, tapi susah nak sampai. Contoh, harta tu ada kawasan Kampar aku tak relevan saya nak sebut. Duduk dekat kawasan Greek. Tapi Greek ni mana? Duduk dalam Pulau Bandin tu. Duduk dalam pulau tu. Nak masuk pulau macam mana? Kena naik bot 2 hari. Contoh. Tapi Bandin tak adalah 2 hari.
Contoh. Nak pergi tempat harta kita tu, dua hari nak masuk. Nunggu kedai. Ada tempat tu pula tak kena pindah, tapi kita nak pergi tu susah. Bila pergi tu baru hadir wajib kat kita. Macam mana pun saya sebut tadi, boleh menyelesaikan dia dengan kita wakil. Tentu kita bila ada binatang zakat macam lembu apa tu, ada orang asli lah, orang masuk Islam, kita bayar zakat bagi sekor orang asli tu. Macam mana? Seronok orang asli tu. Wah, bagus Pak Haji ni. Setiap tahun kata dia dapat lembu sekor kata dia. Aku pun dah masuk Islam. Dah masuk Islam lah tu. Aku tak akan ikut Kristian punya. Siapa? Pengurusan Islam baik punya. Tu kambing. Tahun lepas bagi kambing, tahun ni bagi lembu. Tahun depan mesti unta. Tolong doa kan. Saja saya buat lawak gitu sikit kan. Betul, kita kalau buat harta betul-betul ni, urusan betul tu yang saya sebut tadi. Ni ayat Tok Guru juga. Dia kata apa kan? Kita ni, kalau kita betul-betul orang ada agama, harta yang kita urus dunia ni, orang akan tengok macam kita ni gila punya urus dunia. Orang yang dia ada iman dan takwa, dia tengok kita ni, dia akan kata, kita ni gila punya takwa. Boleh tak? Kita agak-agak orang tengok kita macam mana? Gila punya dunia ke gila punya takwa? Takwa pun tak pakai, dunia pun tak boleh pakai. Dua-dua tak ada. Satu memang, Rasulullah kalau tengok dia punya urusan dunia, kemas tak? Kalau tengok urusan akhirat, dia kemas tak? Dua-dua kemas kan? Tak ada choice lah. Macam mana halus dan very fine pengurusan dia dalam bab dunia, macam itulah very fine dan halus pengurusan dia dalam bab agama. Tak pernah ada hati lalai dengan Allah Ta'ala sedikit masa pun. Tak pernah ada pengurusan ni yang di luar daripada pengetahuan dia. Untuk bayang tengok, duk perang tu lebih kurang 2 tahun. 2 tahun apa? 2 bulan sekali dia akan berperang, hantar pasukan perang. Macam mana dia manajemen ekonomi, ilmu, yang berkahwin, yang bercerai, yang terbunuh, yang lahir, macam mana? Yang orang datang, yang mau pindah, urusan dakwah, hak mengaji, hak mengajar, hak perang, hak ekonomi, macam mana dia susun? Yang pembangunan, yang rumah, yang ladang, yang tanaman, macam mana dalam kepala dia? Dalam masa yang sama macam mana? Macam mana kita nak jadi orang Islam macam tu? Mesti kena jumpa guru macam tu. Kalau kita cerai tu. Dunia tak ke mana? Akhirat tak ke mana? Baik. Fa in lam yahdur lam yalzamhul ada'u min mahalin akhar. Asal dia sebut sini kata jika dia tak hadirlah oleh harta ni kepada siapa pemilik harta ni, lam yalzamhu ada'u, tak lazim makan dia, tak wajib dia tunai min mahalin akhar, daripada tempat lain. Nisbah tak wajib tu satu hal, tapi untuk kita nak elakkan kena bayar ganti rugi apa, wakilkan orang untuk selesaikan bagi harta tu. Wa in jawazna naqlal zakati. Okey. Sekalipun kata dia kami mengharuskan hukum memindahkan zakat. Ni atas ni sebut asal kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, zakat tak boleh pindah. Tambah zakat ternakan, tanaman. Kalau duduk dalam satu kawasan, kalau mana harta zakat kita ada kat situ, maka kita kena keluar zakat di tempat mana harta kita dia mustaqil, dia ada kat situ. Kalau kita ada bela lembu kat sini, kita bayar zakat kat sini. Tak boleh zakat bayar dekat Kelas Hulu. Tak boleh. Ini harta apa? Istilahnya harta zahir, tanaman, ternakan, ataupun rikaz, apa gitu, madan, galian. Maksudnya ada lombong emas apa sini, orang duk tuai apa mendulang apa dan sebagainya, dapat emas dalam kuantiti tertentu, kena bayar zakat. Dia tak boleh keluar zakat daripada kawasan tempat harta, tempat dia peroleh harta yang wajib keluarkan zakat tu. Tu asal hukum. Sekali yang ni pun kata dia, yang ni boleh kalau atas pendapat yang dia kata boleh pindah zakat. Yang ni pendapat yang kedua, bukan pendapat yang paling kuat, yang paling dipakai dalam kaedah kita dalam masalah bab zakat. Siap. Wa huduri mustahiqiha, dan seterusnya kewajipan segerakan zakat ni selain daripada hadir harta, hadirnya siapa yang mustahak zakat. Maksudnya 8 asnaf tu
Kalau 8, kalau tak ada 8 pun berapa ada, kena bahagi kepada berapa yang ada tu. Jadi mustahak zakat tu ada. Ataupun kata dia mustahikin ni semua ba'dihim huduri ba'dihim, sebahagian daripada orang mustahak tu ada. Cuma kalau katalah andai kata dalam ramai-ramai asnaf tu, tengok asnaf tu pun ada satu asnaf je, dan asnaf tu pun seorang je. Kita kena keluar zakat 10,000 ni, macam mana? 10,000 tu total untuk dia. Itu bagus tak jadi orang miskin? Bila ada sampai saat macam tu, kita seorang je miskin, tak ada orang boleh terima zakat melainkan aku, dia pula kena keluar zakat banyak-banyak, kita akan jadi kaya sekelip mata je. Dalam Islam dia ada fenomena macam tu. Satu, jangan susah hati dengan harta. Apa? Harta ni boleh pergi dan mari sekelip mata. Pergi pun sekelip mata tu kan, datang pun boleh sekelip mata macam tu. Tambah kita tasbih masalah macam ni, memang boleh pergi dan mari sekelip mata sangat. Sekelip mata sangat kan? Fa'ilam yahdur lam yazal ada. Fahuwa mutamakinun binisbati lihisatihi. Baik, jadi siapa, kalau ada sebahagian yang hadir, maka dia adalah orang yang kebolehan untuk bayar zakat dengan nisbah lihisatihi, berapa habuan asnaf yang ada tu. Yang tu ada bab bicara nanti macam mana taksim zakat, insya-Allah. Hatta law talifat dominaha. Baik. Sehingga kata dia, kalau dah hadir siapa yang muzahak, kalau dia binasa dah rosak, dia kena bayar doman, kena bayar ganti rugi. Wa ma'a faraghi man ma'ahum dainun au man tak kena. Ma faraghin min muhimmin dinin tu macam berserta dengan selesai daripada perkara yang penting dalam bab agama, au dunyawiyin, ataupun yang penting dalam bab duniawi, ka akhlin wa hamamin, seperti makan dan masuk ke tandas. Jadi nak cerita apa ni? Cerita wajib bayar zakat ni, harta ada, orang yang berhak terima pun ada. Kalau orang katalah ni orang terima zakat ni baru datang ni, ada, ataupun orang tu beritahu, saya pakai hari ni, contoh kan, ni kita tengah makan nasi ni, apa hukum keluar zakat tadi? Wajib, boleh tangguh tak? Berdosa tak? Okey, makan, bagi habis makan dulu lah. Habis makan, tak mau panggil makan sekali. Tak apa. Makan. Hari saya bayar zakat. Jadi boleh tak tangguh untuk makan? Boleh ha. Untuk kalau tengah berak, untuk ada orang mustahik zakat datang, kita tak bagi lagi ni. Kita dah elah dah, siapa yang berhak zakat main datang ke rumah saya. Contoh, untuk orang datang, Assalamualaikum apa? Saya ni nak ambil zakat ni, saya mustahik. Saya kita semak dia satu hal kan. Kita tengah berak ni, macam mana? Berak lah, bagi habis dulu. Takkan kelah kabut keluar-keluar, tak pergi berdosa pula kata ni. Tak, kaedah dia segera tu pada uruf. Maksudnya kalau makan, bagi habis dulu. Kalau berak, dia susah berak tu. Tengah malam dia panggil, tengah tidur dengan bini. Sorry, contoh kan saya sebut. Apa ayat kotor-kotor ni? Contoh macam mana? Bagi selesai dengan bini keluar. Dalam fiqh memang cerita sampai macam tu. Satu kata. Detail lah kitab. Kita takkan jumpa hukum detail macam ni. Melainkan semua kitab-kitab yang ulama kita tulis. Allahu Akbar. Wa hululi dainin. Sambung itu insya-Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.